Hai, selamat pagi murid-murid. Oke, kita bertemu lagi dalam subjek yang sama. Oke, hari ini kita akan terus sambung dengan 1.2 yaitu tentang jenis-jenis racun dan kegunaannya. Oke, ini adalah tajuk yang kita sambung dari yang sebelum ini ya, murid-murid. Oke, kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita hari ini. Di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat mengenal pasti jenis-jenis racun dan kegunaannya. Okey, kita tengok kriteria kejayaan, iaitu murid boleh menjawab soalan tentang jenis-jenis racun dan kegunaannya. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita masih lagi dengan Kokus 1, penyediaan kawasan tanaman. Di bawah ini aktiviti kerja, bersihkan kawasan tanaman. Okey, kertas kerja kita adalah 1.2, iaitu jenis-jenis racun dan kegunaannya. Inilah tajuk utama dia, jenis-jenis racun dan kegunaannya. Okey, murid-murid faham? Okey, kita teruskan. Okey, 1.2, jenis-jenis racun dan kegunaannya. Inilah tajuk dia. Okey, kita teruskan dengan jenis-jenis racun ya. Okey, yang pertama iaitu racun rumpai sentuh. Kita baca sama-sama. Racun ini disembur pada daun dan batang pada keseluruhan rumpai yang mengakibatkan kecederaan secara sentuh lazimnya. Racun ini dapat mematikan rumpai berdaun lebar, rusiga dan paku pakis. Contoh racunnya adalah paraquat. Nama contoh racun bagi racun rumpai sentuh. Okey, murid-murid. Okey. Okey, cikgu nak tanya, racun rumpai sentuh ini tadi ya, racun rumpai sentuh. Okey, bila kamu guna dia, mestilah disembur pada mana? Pada daun dan batang. Okey, keseluruhannya. Dan ini akan mengakibatkan apa? Kecederaan. Kecederaan secara sentuh pada rumpai tadi. Okey. Dan racun yang kamu guna ini dia akan membunuh atau mematikan rumpai yang berdaun lebar, berdaun rusiga, dan yang berjenis paku pakis. Okey, ini contoh racun paraquat ini, dia boleh bunuh 3 jenis rumpai ini. Okey, faham ke? Okey, kita boleh tengok dia punya contoh-contoh. Okey, ini adalah kesan racun paraquat ni. Okey, seterusnya ini adalah daun berdaun lebar lah, contoh daun lebar yang kita jumpa di kawasan tempat tanaman kita. Okey, ini adalah daun rusiga. Kamu tahu tak, daun rusiga ni dia punya akar ni susah untuk mati ya. Dia ada buah-buah sikit lah. Okey, seterusnya ini adalah daun paku pakis tadi. Okey, guna racun apa? Paraquat. Okey, contoh racun rumpai sentuh. Ingat racun rumpai sentuh. Okey, itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Okey, ini yang kedua. Okey, jenis racun rumpai serap. Racun rumpai serap. Okey, murid-murid, racun ini disembur pada daun dan batang rumpai. Racun bergerak dari punca yang terkena semburan ke bahagian lain rumpai. Okey, kesan semburan dapat dilihat setelah dibiarkan beberapa hari. Contoh racun rumpai serap ini ialah glyphosate. Okey, ini contoh dia. Okey, jadi kita akan tengoklah. Okey, racun rumpai serap ini tadi, kamu nak sembur di mana? Okey, semburlah pada daun dan juga batang rumput. Okey, racun ini tadi yang kamu sembur ini, dia bergerak atau dia mengalir. Okey, maksud bergerak ni dia mengalir lah, kan dia berair.
Oke, dia bergerak dari punca tadi, kamu sudah sempur dan terkena semburan ke bahagian lain, rumpai. Oke, contohnya kamu nak sembur pada daun dan batang rumpai kan, dia bergeraklah. Ya, sampai ke akar. Okey, dan boleh membunuh rumpai. Okey, kesan semburan ini kita boleh tengoklah beberapa hari selepas disembur. Okey, fahamkah murid-murid? Faham? Racun ini bergerak atau mengalir dari punca yang terkena semburan. Itu kata kunci bagi racun rumpai serap. Okey, dia bergerak dari punca yang terkena semburan ke bahagian lain yang membezakan dia dengan racun lain. Okey, faham yang itu? Okey, kita teruskan. Okey. Yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah racun rumpai separa serap. Racun ini disembur pada daun dan batang. Setelah disembur, bahan aktif akan bertindak di dalam daun dan akhirnya membunuh daun tersebut. Terdapat juga sedikit pergerakan bahan aktif daripada daun dan pembentukan kesan racun akan terjadi apabila terkena cahaya matahari. Okey, bahagian daun yang hijau akan berubah warna dan rumpai akan mati dalam beberapa hari. Okey, contoh bagi racun rumpai separa serap ini ialah glufosinate amonium. Okey, glufosinate amonium. Okey, kita tengok racun rumpai separa serap. Okey, dia hanya disembur pada daun dan batang. Okey, sama juga dengan racun rumpai serap di atas tadi kan. Okey, setelah kamu sembuh, tadi, bahan aktif yang terdapat dalam racun itu akan bertindak, di dalam daun. Dia bertindak di dalam daun, di dalam daun rumpai. Dan dia akan membunuh daun rumpai tersebut. Selain itu, terdapat juga sedikit pergerakan aktif, daripada daun dan pembentukan. Kesan racun terjadi. Kesan racun terjadi apabila terkena cahaya matahari. Jadi kamu kena guna racun ini pada waktu bila? Pada waktu pagi, barulah pada waktu tengah hari dia akan cepat mati kan bila dia kena cahaya matahari. Okey, dan juga daun yang hijau tadi dia akan berubah warna, okey, dan berubah menjadi kuning dan akhirnya rumpai akan mati beberapa hari selepas itu. Itu yang ketiga. Yaitu racun rumpai separa serap. Okey, kita tengok yang seterusnya, yaitu racun rumpai sisa tanah. Okey, racun ini disembur pada tanah yang bersih daripada rumpai dan akan kekal aktif untuk beberapa waktu. Apabila biji benih rumpai bercambah akar atau pucuknya akan menyerap racun dan seterusnya akan mati. Okey, contoh racun rumpai sisa tanah ialah benzoylite, methoxyalkyl dan pendimethalin. Okey, kita tengok yang ini. Okey, racun rumpai sisa tanah. Okey, racun ini mestilah disembur hanya pada tanah yang bersih. Ingat tu racun rumpai sisa tanah ini dia disembur pada tanah yang bersih. Okey, bagi rumpai yang masih kekal aktif. Okey, walaupun kita dah cabut rumput di bahagian itu, dah buang semua rumput tersebut, tapi masih lagi ada rumpai. Ya, okey, ada biji benih rumpai yang bercambah akar yang masih degil. Okey, ada akar rumput yang degil lagi. So kita boleh guna racun rumpai sisa tanah. Okey.
tanah tu sebenarnya sudah dibersihkan tahu. Tanah kita tu dah dibersihkan. Tapi ada lagi akar-akar di dalam tanah itu. So, bolehlah guna racun ini. Okey, sebab ia akan menyerap. Okey, dan akan mati. Okey, ini adalah 3 jenis contoh racun yang boleh digunakan bagi racun rumpai sisa tanah. Okey. Apa dia kelas? Benzoylite, methyl aclo dan pendimethyl. Okey, itu ada 4 jenis racun rumpai ya. Ini contoh dia lah. Tengok kawasan tanah ni sudah bersih kan? Dah bersih tapi masih ada sisa rumput lah. So boleh guna. Okey. Dan kita akan tengok seterusnya video campuran racun untuk membunuh sejenis rumput, iaitu rumput sambal. Jom kita tengok sama-sama. Rumput sambal ini sukar untuk kita hapuskan jika kita menggunakan racun biasa. Kita perlu menggunakan racun tertentu untuk membunuh rumput sambal ini. Contohnya kita boleh menggunakan racun rumput jenis diuron ini untuk membunuh rumput sambal. Kita juga mencampurkan bersama racun lain, contohnya racun amosipri untuk membunuh rumput lain. Katanya adalah kita menggunakan racun diuron ini sebanyak 225 ml dan kita campur bersama racun amok ini sebanyak 250 ml dan kita gunakan air sebanyak 20 liter air, iaitu kita menggunakan pam racun biasa atau pam tangan untuk racun di sekitar kawasan kebun kita. Okey, itulah tadi video berkaitan dengan cara-cara untuk kita campur racun. Okey, racun rumput racun rumput di mana racun ni dia boleh membunuh sejenis rumput yang agak degil juga. So boleh guna mengikut sukatan yang Pak Cik ini bagi tahu tadilah. Okey, cikgu harap kamu dah faham. Okey, murid-murid. Okey. Dan itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Okey, cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana anda telah mengikuti pembelajaran cikgu sehingga selesai. Dan cikgu harap kamu faham dan boleh menjawab soalan-soalan pengukuhan yang cikgu berikan. Tidak faham, dengar lagi. Tidak faham, dengar lagi sehingga kamu faham dan boleh menjawab soalan yang cikgu bagi. Okey, sekian. Terima kasih.